Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sarawak Maju Makmur dan salam UKAS saluran informasi rakyat. Terlebih dahulu, saya Lia Amira membuka tirai Johor Randau tahun ini dengan azam baru, semangat baru dan semestinya topik baru untuk edisi kali ini yang mana kita akan mengupas beberapa maklumat mengenai kesejahteraan komuniti terutamanya di Sarawak Bumi Bertuah ini. Jadi untuk itu kita akan berandau bersama dengan tetamu jemputan kita di sebelah saya yang sentiasa tampan dan bergaya, tak lain tak bukan Yang Berhormat Datuk Muhammad Raziz Hitam, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak. Selamat datang Datuk. Terima kasih, selamat datang. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Datuk kerana sudi datang ke studio kami dan menerima undangan kami pada hari ini. Baik, kita mulakan Datuk, boleh? Boleh. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang diketahui, kesejahteraan komuniti melibatkan pelbagai aspek kehidupan termasuk kesihatan, pendidikan, ekonomi sosial serta kebajikan. Dan dalam usaha mencapai kesejahteraan komuniti yang holistik, keperluan komuniti yang berbeza perlu diberi perhatian dan usaha pembangunan komuniti bersepadu juga perlu dilaksana. Betul Datuk? Jadi ke arah itu mungkin Datuk boleh kongsikan beberapa program kesejahteraan komuniti yang telah dilaksana oleh pihak kementerian setakat ini. Ya, okey. So, pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Pihak UKAS kerana menjemput saya dalam sesi ini. Di Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti ataupun KPWK lah nama pendeknya, kita ada satu badan yang kita kenali sebagai Majlis Pembangunan Sosial ataupun MPS. Majlis Pembangunan Sosial ini dia berperanan untuk merancang dan melaksanakan pelbagai program yang melibatkan komuniti di negeri kita ini. Jadi kita ada beberapa program yang telah dirancang yang sentiasa ditambah baik di pihak kementerian kita melalui MPS ni. Pertamanya saya boleh kongsi di sini adalah Randau Pembangunan Sosial ataupun RPS. RPS ni merupakan satu program outreach bersepadu berfokus kepada komuniti luar bandar ataupun pedalaman yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur dan juga masyarakat termasuk kanak-kanak, belia dan juga orang dewasa lah. Jadi fokusnya adalah pembangunan sosial. Jadi selain daripada itu, kita juga ada program Randau Solidarity Community RSK. Jadi Randau Solidarity Community ini programnya banyak fokus kepada kawasan bandar dan juga luar bandar. Ini menyentuh kepada bagaimana kita meningkatkan solidariti masyarakat kita di kalangan negeri kita yang berkaitan dengan perpaduan sesama rakyat ataupun anak Sarawak lah, di bumi Sarawak ini. Kita ada tema untuk program Randau Solidarity Community ini iaitu solidariti asas kesejahteraan komuniti. Kerajaan Sarawak sangat menitik beratkan tentang kestabilan di dalam masyarakat kita di Sarawak, di kalangan pelbagai kaum, pelbagai etnik di bandar dan juga di luar bandar. Jadi ini antara dua program yang sangat dititik beratkan lah. Kalau program Randau Pembangunan Sosial ini, ia banyak memberi fokus kepada perkongsian tentang polisi-polisi dan juga dasar-dasar pembangunan yang dilakukan oleh kerajaan Sarawak dalam membangunkan negeri kita ini. Dan untuk mencapai pembangunan yang jitu di kalangan masyarakat kita dalam negeri kita, sama dari segi fizikal dan sebagainya, kita memerlukan perpaduan yang kukuh, yang utuh. Jadi itulah maknanya dua-dua program ini sangat berselari, saling berkaitan, saling melengkapi. Dan selain daripada itu, kita ada program-program lain yang melibatkan isu-isu sosial. Banyak isu-isu sosial yang antaranya dadah,
isu kehamilan remaja dan sebagainya. Jadi untuk program ni, untuk menangani isu ini, kita ada program kesedaran dan advokasi pendidikan seksual ataupun KEPS. Jadi ini merupakan satu pendekatan outreach kementerian melalui Majlis Pembangunan Sosial juga di peringkat akar umbi khusus bagi menangani isu-isu yang berkaitan dengan kehamilan remaja. Sebab kita tidak nafikan ada isu-isu kehamilan ni melibatkan pelajar-pelajar sekolah menengah yang daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5, tingkatan 6 sebagainya lah. Ataupun yang bawah umur 16 tahun. Jadi sasaran utama kita sini adalah remaja dan pelajar-pelajar sekolah menengah rendah tingkatan 1 hingga tingkatan 4 yang berumur bawah 16 tahun. Jadi kita beri kesedaran kepada masyarakat kita, komuniti kita daripada lapisan remaja ini dan juga ibu bapa mereka tentang ni. Sebab ada setengah, kalau ikut undang-undang kita 16 tahun tak boleh kahwin, remaja masih di bawah umur, masih bersekolah. Tapi kita tidak dapat nafikan ada kesnya nak kahwin dan sebagainya lah. Jadi itu salah satunya. Dan satu lagi yang penting di sini adalah kita sangat menekankan operasi dan program bersepadu menangani isu dadah dan substan. Kita telah menubuhkan One Stop Center OSC bagi menangani isu dadah dan substan. OSC MITS nama singkatannya. Ini kita wujudkan di setiap daerah-daerah di Sarawak di mana kita beri peranan kepada ketua masyarakat iaitu penghulu. Penghulu ni dia ada mukim, dia ada daerah jagaan dia. Jadi penghulu ni lah diberi kita peranan, tanggungjawab untuk mengendalikan OSC MITS ini bagi menangani isu-isu dadah di kampung-kampung, di rumah panjang dan sebagainya. Ini antara program-program di bawah pengenalan sosial yang berkaitan dengan isu-isu sosial dan berkaitan dengan masyarakat lah. Baik, jadi semua itu memang semuanya berkaitan dengan komuniti. Dan di antara kesemua program-program yang dilaksanakan tu Datuk, ada tak cabaran yang dihadapi sepanjang penganjurannya? Mungkin berkaitan dadah tu, berkaitan kehamilan tu, mungkin memang kita tahu masyarakat kita ni banyak karakter dia masing-masing. Ya, cabaran memang ada lah. Dan kita jadikannya sebagai satu elemen penting yang perlu kita hadapi bersama lah. Sebab itu Majlis Pembangunan Sosial di bawah kementerian kita ni mewujudkan lebih banyak rakan-rakan strategik bersama dengan PDRM, AADK, Agensi Dadah Kebangsaan, Kementerian Kesihatan, termasuk klinik-klinik kesihatan di luar bandar, dan juga NGO-NGO yang berkaitan lah, termasuk pelbagai NGO lah, NGO berkaitan dengan agama, NGO berkaitan dengan adat dan sebagainya. Itu kita bawa sekali selain daripada agensi-agensi kerajaan, bagi sama menerangkan, berkongsi untuk mempermudahkan kita berhadapan dengan pelbagai kerenah dan juga halangan-halangan tertentu lah dalam kita berusaha dalam menangani isu-isu seperti ini. Jadi mungkin antara program itu juga bagaimana Kementerian Datuk menilai keberkesanan program tersebut? Alhamdulillah setakat ini, macam program RPS ni, pembangunan sosial ni, sebenarnya dia merupakan satu medium yang sangat baik dalam kita berkongsi tentang polisi-polisi kerajaan bersama dengan masyarakat. Sebab
konsep kita sama dengan program solidariti tadi dengan pembangunan sosial ini juga. Contohnya kita pilih satu kawasan luar bandar ni di Rumah Panjang tu. Kita berkampung di situ. 2-3 hari berkampung di situ. Pernah kita buat di Bario. Di Bario kita bawa sehingga 45 agensi rakan strategik. Termasuk PDRM, AADK, GIAT, MARA, Sentek, institut yang semua berkaitan yang memberi manfaat kepada masyarakat luar bandar. Dan biasalah cabarannya nak pergi pedalaman. Dari Kuching ke Midi lebih kurang 12 jam. Dari Midi ke Bario lagi dalam musim hujan. Sambutan mereka memang. Jadi sambutan bagus. Pemahaman mereka pun sangat bagus. Jadi kerana kita melihat respon yang baik itu, kita meneruskan program ini dan kita menambah baik. Dan macam tahun lepas sebanyak 20 siri program RPS ini telah dilaksanakan seluruh Sarawak. Jadi tahun ini kita akan meneruskan lagi dengan beberapa siri yang melibatkan setiap bahagian di Sarawak ini. Sama juga dengan program Randau Solidarity Community. Macam tahun lepas kita ada 60 siri. Banyak bukan 60 siri. 72 siri. Wow. Di Sarawak. Jadi tahun ini kita teruskan. Manakala macam program memberi kesedaran kepada pendidikan seksual tadi, hal isu-isu kami CAP tadi, kita tahun lepas kita ada 60 CD, tahun ni kita akan teruskan lagi lah. Utamanya kita direct ke sekolah-sekolah, sekolah menengah utamanya lah. Jadi sama juga dengan OSC. OSC kita akan teruskan lagi. Malah di bawah program OSC ni, One Stop Center menangani isu dadah sejahtera ni, Kerajaan Sarawak telah membantu pihak custom untuk menyediakan pembelian alat scanner untuk diletakkan di lapangan terbang di Sarawak bagi membantu mereka mengesan keluar masuk. Dan juga tahun lepas kita telah menyerahkan yang Sarawak beli, bantu pihak custom membeli anjing pengesan. Anjing pengesan dadah. Maknanya anjing tu memang terlatih, dia dapat menghidu jenis-jenis pelbagai jenis dadah ini. Yang ditrain di London, di England, dan bawa di sini. Itu tadi kita dah lihat kesungguhan dan juga usaha Kementerian Datuk dalam menangani pelbagai jenis permasalahan ataupun cabaran dalam kesejahteraan komuniti. Dan terima kasih Datuk atas perkongsian berkenaan. Sebenarnya masih banyak lagi penjelasan yang nak kita dengar daripada Datuk Muhammad Razi, tapi sebelum itu kita berehat sebentar dan kembali selepas ini dalam segmen yang kedua.
Selamat bersua kembali dalam rancangan Johor Randau edisi Januari 2024 yang membicarakan topik mengenai kesejahteraan komuniti. Bersama tetamu istimewa kita yang berhormat Datuk Muhammad Razif Hitam, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak. Datuk okey? Boleh kita teruskan? Baik, sekarang kita bercakap tentang kadar kemiskinan pula Datuk. Baik, sering kali kadar kemiskinan ini diukur melalui statistik atau data ekonomi rasmi yang dikumpul sama ada daripada agensi ataupun kementerian yang berkaitan seperti Kementerian Datuk lah. Jadi yang mana ia boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor termasuk kadar pengangguran, pendapatan purata, akses kepada perkhidmatan kesihatan, pendidikan, kos sara hidup dan banyak lagi. Dan semestinya setiap negeri mempunyai kadar kemiskinan yang berbeza-beza bergantung kepada situasi ekonomi, sosial dan politiknya. Oleh itu, kita nak tahu juga apakah strategi Kementerian Datuk untuk mengurangkan kadar kemiskinan di negeri ini. Ya, terima kasih. Jadi, kadar kemiskinan di setiap tempat ni, termasuk kita di Sarawak lah. Kalau di Malaysia ni, di negeri dia berbeza-beza. Dan kadar ini sentiasa berubah, dia tak tetap. Dan yang penting sekali ialah di pihak kerajaan kita mempunyai strategi bagi menangani isu kemiskinan inilah. Terutamanya melibatkan komuniti rentan dan yang memerlukan di Sarawak ni. Jadi untuk di kementerian kita turut melaksanakan pelbagai program untuk memperkasakan mereka. Yang penting yang berkaitan di bawah bidang kuasa kementerian inilah, sebab kementerian kita ada Jabatan Wanita dan Keluarga. Kita juga ada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang masing-masing mempunyai program masing-masing untuk target grupnya. Jadi di peringkat kementerian kita ada program yang kita panggil sebagai program Low Income Family Empowerment LIFE, program LIFE. Jadi program LIFE ini adalah program di bawah rancangan Malaysia ke-12 yang mana daripada peruntukan kerajaan Sarawak bagi pembasmian kemiskinan secara inklusif untuk keluarga yang berpendapatan rendah. Jadi program LIFE ini menyediakan bantuan dalam pelbagai bentuk modal kepulihan ataupun kita panggil sebagai multi-dimensional recovery capital, modal kepulihan lah untuk keluarga terjebak isu sosial. Contohnya bantuan modal bagi aktiviti peningkatan pendapatan, bantuan sokongan sosial secara one-off melibatkan isu pendidikan, latihan juga dan kepulihan yang tidak disediakan oleh agensi-agensi lain. Contohnya macam bekas-bekas penagih yang keluar daripada pusat pemulihan dan sebagainya itu yang terkapai-kapai apabila berada di luar bersama dengan masyarakat. Jadi kita ada program seperti ini untuk membantu mereka. Ini yang kita panggil sebagai untuk sasaran golongan rentan yang sangat memerlukan bantuan lah. Dan juga bantuan sosial secara one off lah, dengan maklumat itu kita dapatkan daripada pejabat daerah, setiap daerah yang boleh dikemukakan ke peringkat kementerian. Dan sejajar dengan objektif post COVID-19 Development Strategy PCDS 2030 untuk memastikan inklusiviti sosial di mana tidak ada no one left behind, tidak ada tinggal. Jadi kumpulan sasar kita adalah contohnya bantuan kepulihan penyalahgunaan substan yang dibebaskan daripada jabatan penjara contohnya lah. Dan individu kepulihan, kita guna kepulihan, individu kepulihan daripada institusi pemulihan narkotik, agensi anti-dedah kekuasaan, termasuk daripada PUSPEN lah, Pusat Pemulihan PUSPEN.
juga individu daripada institusi pemulihan narkotik NGO dan swasta kalau ada. Dan juga etnik minoriti yang terjebak isu kemiskinan atau individu miskin dan belum pernah mendapat bantuan daripada mana-mana agensi, mungkin tidak layak dari segi syarat dan sebagainya lah. Ini program low income family empowerment. Tapi selain daripada itu, kita ada program-program bantuan kebajikan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang pelbagai jenis bantuan mengikut kategori lah, bantuan bantuan ibu tunggal, warga emas, bantuan OKU pun kita bantu juga. Ibu bersalin pun. Bantuan ibu bersalin dan di Jabatan Kebajikan Masyarakat tu kita ada satu program grant yang untuk usahawan mikro. Kita ada program usahawan well-based di kebajikan, yang mana sasarannya adalah penerima kebajikan ataupun keluarganya yang berpotensi kita majukan dalam bidang usahawan ini. Ini salah satunya. Dan saya nak tambah sikit lagi, di Kementerian di Jabatan Wanita pula dia ada programnya sendiri, iaitu program kita panggil sebagai Bantuan Ketua Isi Rumah Wanita Sarawak, KIRWAS, dengan grant mikronya bagi membantu mereka menambahkan pendapatan dengan pelbagai program ekonomi secara mikro lah. Sama juga usahawan lah. Jadi Datuk, kalau bercakap mengenai kemiskinan ni kan, selalu kita akan bayangkan tentang individu yang memerlukan perhatian seperti golongan di pusat gelandangan. Jadi di pihak Datuk, bagaimana golongan tersebut dapat memperoleh kemahiran seperti pendidikan atau latihan pekerjaan bagi membantu mereka kembali ke komuniti semula? Bercakap mengenai isu gelandangan ini merupakan salah satu daripada program yang ada di bawah Majlis Pemenang Sosial yang kita panggil sebagai fasiliti sokongan dan juga rujukan intervensi sosial dalam komuniti kita. Contohnya yang disebut tadi masalah gelandangan. Setakat ini kita ada satu kita panggil sebagai tempat transit gelandangan, TTG. TTG yang pertamanya di Sibu, yang terletak di Jalan Sanyan. Dan paling aktif setakat inilah. Dan TTG ataupun tempat transit gelandangan ini untuk komuniti gelandangan, pertamanya untuk membersih diri, bermalam, stay lah. Tapi bukan permanent stay. Untuk dia bermalam dan mendapat makanan dan keluar pada hari siangnya. Dan pada masa yang sama mereka ini diberi latihan. Disediakan kemudahan di TTG itu seperti program fertigasi, hidroponik dan juga aktiviti kemahiran dan menganyam dan sebagainya. Kita ada seorang bekas gelandangan yang telah kita train, yang kita panggil dikenali sebagai Cikgu Ani. Dia punya kebolehan menganyam tu, bakul semua tu. Jadi kita dapat kerjasama dengan pihak Petronas untuk menempatkan produk-produk gelandangan ini di stesen-stesen Petronas di Sibu. Yang kita projek dintis di Sibu lah. Dan kalau tuan-tuan pergi singgah di petrol station Petronas tu, ada satu corner tu dalam tu untuk khas untuk menjual produk mereka. Jadi sama-sama kita bantu mereka ni lah. Sangat kreativiti mereka sangat bagus, dan bakul-bakul tu sangat sesuai untuk cenderung hati sebagainya lah. Untuk kegunaan harian pun okey. Itu. Dan Kerajaan Sarawak telah mengambil keputusan untuk menambah lagi TTG ni.
Kita dalam proses membina TTG di Bintulu, dalam proses dan TTG yang akan datang ni kita akan buat di Miri dan juga di Kuching lah, kerjasama dengan Majlis Perbandaran. Jadi ini untuk bantu bersama dengan Majlis Perbandaran, local government, untuk sama kita membersihkan keadaan bandar-bandar kita, untuk membina ruang kesejahteraan itu yang lebih menyeluruh di kalangan masyarakat kita. Sebab daripada pengalaman yang kita buat sebelum ini, kebanyakan TTG ni ada yang ada juga yang melibatkan isu mental lah, ada juga, dan kita kerjasama dengan pihak hospital, Kementerian Kesihatan untuk pemulihan, dan ada juga yang merantau tapi dia tak dapat kerja, and then dia sebatang kara putus kewangan, jadi kita bantu juga. Tapi ramai yang dah boleh berjaya dan balik. Ada yang berjaya jadi tukang gunting, barber. Kita bagi training kemahiran yang boleh membantu mereka meningkatkan kehidupan mereka lah. Dan masa yang sama menaikkan lagi semangat mereka untuk terus maju seperti masyarakat yang lain juga. Baik, begitu penjelasan yang jelas dan padat daripada Yang Berhormat Datuk Muhammad Raziz Hitam mengenai kesejahteraan komuniti. Mungkin tidak sepenuhnya Datuk, tapi sekurang-kurangnya kita ada maklumat mengenai kesejahteraan komuniti di negeri kita. Dan kita sememangnya mengharapkan semoga perkongsian ini dapat diambil maklum oleh semua yang menonton. Dan sebelum kita ke segmen yang terakhir, kita berehat dahulu Datuk dan kembali lagi. Johor Randau edisi kali ini bersama saya Lia Amira ditemani tetamu jemputan kita Datuk Muhammad Raziz Hitam untuk segmen yang terakhir. Dan dalam segmen ini Datuk, kita telah dapatkan 2 soalan yang dikemukakan oleh netizen menerusi ruangan komen di sosial media UKAS, khas untuk perhatian Datuk lah. Jadi soalan yang pertama, apakah langkah-langkah yang diambil untuk menggalakkan kesedaran masyarakat tentang isu-isu sosial dan kesedaran komuniti? Jadi antara langkah-langkah yang diambil oleh kita di kementerian untuk menggalakkan kesedaran masyarakat lah, tentang pelbagai isu sosial dan kesejahteraan komuniti ini kena pada basicnya. Isu-isu sosial ini kalau tak ditangani, dia boleh menjejaskan indeks kesejahteraan masyarakat kita, indeks kesejahteraan komuniti. Kalau terlalu ramai gelandangan merayau di bandar, ia boleh mengganggu kesejahteraan. Jadi perkara inilah yang perlu kita tangani bersamalah. Jadi untuk meningkatkan kesedaran di kalangan masyarakat kita, pertama sekali kita melaksanakan program dan intervensi sosial lah. Melalui Majlis Perhimpunan Sosial, kita melaksanakan dialog, wacana, forum dan juga program-program intervensi sosial secara meluas dengan kerjasama pejabat-pejabat residen dan daerah di bahagian ataupun daerah seluruh Sarawak ini. Dan kita bawa bersama NGO-NGO yang berkaitan dan juga ketua-ketua masyarakat, ketua kaum kita libatkan bersama dalam program ini sebagai rakan strategik kita, termasuk juga dengan agensi-agensi kerajaan yang saya sebutkan sebelum ini seperti PDRM, ADK, institusi pendidikan juga, institusi yang melaksanakan pembangunan juga kita bawa sekali.
Jadi untuk tahun ini saya kongsikan maklumat ni. Kementerian kita akan melantik facilitator community. Kita panggil sebagai facilitator community untuk menyebar luas program intervensi, maklumat dan berita tentang pemekasaan dan kesejahteraan komuniti di semua kawasan penghulu. Istilahnya kawasan penghulu ni maknanya dia melalui penghulu. Penghulu ni dia menjaga beberapa buah kampung rumah panjang di bawah bidang kuasa dia di seluruh Sarawak. Begitu juga di kementerian kita melalui MPS kita turut membuat hebahan, perkongsian dan tip-tip bagi menangani isu sosial semasa melalui media sosial MPS. Jadi saya ambil kesempatan ini ingin mengajak semua pendengar ataupun penonton untuk mengikuti atau follow laman sosial MPS di type je Majlis Pembangunan Sosial Sarawak. Majlis Pembangunan Majlis Sosial Sarawak. Pembangunan MPS. Sosial Sarawak bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang berkaitan sebab MPS ini sebagai badan utama ataupun sebagai main organizer lah untuk program-program yang berkaitan dengan pembangunan sosial ini dan menangani isu-isu sosial jugalah. Jadi fasilitator yang Datuk cakap tadi, adakah dia di kalangan kalangan dalam kalangan komuniti, di kalangan masyarakat. Contohnya kita berhadapan dengan ada kes-kes yang melibatkan isu-isu dadah ni. Kita ada lantik beberapa orang yang sebagai yang pernah terlibat dengan kes dadah, pernah dipenjarakan, pernah di rotan. Dia berkongsi dengan masyarakat bagaimana dia bermula terjebak dengan bencana kehidupan dia ni. Saya panggil bencana kehidupan dia lah, dengan masyarakat untuk beri kesedaran yang lebih rapat kepada komuniti kita. Baik, betul. Satu usaha yang semestinya diperlukan di dalam kalangan komuniti kita. Jadi seterusnya, Datuk, soalan yang kedua, bagaimana kementerian Datuk memperkuatkan sokongan kepada golongan muda untuk memastikan kesejahteraan mereka? Mungkin dalam program-program itu juga yang seperti yang Datuk maklumkan tadi. Dalam setiap program kita, sama ada RPS, RSK, OSC, termasuk program CAP juga, sasaran kita, target group kita yang paling utama adalah memang golongan belia. Golongan belia ini pada pandangan kita, mereka ni perlu dididik, digroom, dilatih, diberi maklumat, info yang cukup mengenai program-program berkaitan. Kalau sosial, mengenai pembangunan sosial, apa dia polisi-polisi kerajaan. Kalau solidariti ni, perpaduan kita. Sebab secara terus terang kita tidak mahu Sarawak ini dikerumuni dengan perasaan sensitif seperti isu-isu rasis, kauma dan sebagainya. Sebab dasar perjuangan kerajaan yang ada sekarang ni, kita nak jadikan Sarawak ni sebagai sebuah mana-mana rakyatnya, masyarakatnya, komuniti yang bersatu padu, sebagai sebuah keluarga. Jadi sebab ni program ini kita terus pertingkatkan dari masa ke semasa, daripada tahun ke tahun. Jadi sebab itu target group dia lebih banyak kepada belia. Kita bawa belia. Setiap kali program di kawasan-kawasan luar bandar, di bandar, yang kita utamakan penyertaan di kalangan para belia ini. Jadi saya menyarankan agar para belia di Sarawak ini, di mana-mana saja kalau ada program pembangunan sosial, jangan takut, sertai secara sukarela, dijemput ataupun tidak jemput, datang saja. Sebab banyak maklumat yang boleh kita kongsi. Kadang-kadang peluang pekerjaan, peluang pendidikan pun, training pun kita sertakan sekali. Jadi
maklumat itu kita kongsi secara terbuka untuk bagi peluang sama rata kepada semua belia, sama ada dalam bidang pekerjaan, bidang meningkatkan pendidikan dan sebagainya. Setuju. Dan kita dah pun sampai ke penghujung rancangan kita. Mungkin Datuk ada sesuatu yang nak diketengahkan mengenai keseluruhan topik kita pada hari ini, yang nak di-highlight hari ini untuk komuniti yang sedang menonton sekarang. Saya menyarankanlah kepada semua komuniti kita, sama ada pelajar sekolah, belia, remaja, orang dewasa, warga tua, lelaki, perempuan dan sebagainya itu, sebab program yang ada di Kementerian ini sangat menyeluruh, yang diinisiat oleh YB Premier kita melalui kementerian kita ini, supaya tidak ada mana-mana pihak yang tertinggal. Jadi sekarang ni zaman digital, jadi jangan malu-malu, selalulah follow apa-apa maklumat yang ada di kementerian kita ini melalui laman sosial yang ada, laman web yang ada, atau Facebook dan sebagainya itu untuk dapat maklumat. Dan kalau boleh, masyarakat kita perlu ada rasa kesukarelawanan untuk menyertai mana-mana program untuk mendapatkan maklumat untuk diri mereka dan juga ahli keluarga mereka. Sebab kita selalu dengar rezeki tidak datang bergolek. Betul. Jadi kita kena dapatkan rezeki. Sama juga maklumat. Maklumat pun tidak datang melayang, kata orang. Jadi kita kena cari maklumat. Maknanya inilah konsep zaman digital yang perlu kita fahamkan kepada masyarakat kita. Betul. Dan hargailah apa sahaja kelebihan atau kemudahan yang dah disediakan oleh Kerajaan Sarawak kepada kita semua pada hari ini. Dan baik, seperti yang saya beritahu tadi, Datuk, kita sudah berada di penghujung berbicara kita dan pastinya semua yang telah diperjelas dan disampaikan oleh Datuk Muhammad Raziz Hitam tadi menjawab segala pertanyaan yang menjadi persoalan sebelum ini, seterusnya menambahkan lagi pengetahuan serta informasi untuk kita semua. Sekali lagi, terima kasih Datuk kerana sudi bersama dengan kami di Johor Randau sehingga ke penghujung rancangan kita. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam edisi yang akan datang ataupun di mana-mana sahaja. Kita akan berjumpa lagi lepas ni, Datuk. Saya Lia Amira, Datuk Raziz. Salam UKAS, saluran informasi rakyat. Assalamualaikum. InsyaAllah, terima kasih. Bye-bye, Datuk.